Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas SRT tingkatan 5 pada hari ini, cikgu akan membincangkan tajuk 6.0 keselamatan dalam industri hospitality. 6.1 tanggungjawab mematuhi peraturan keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Okey, awak boleh lihat paparan yang telah cikgu tunjukkan. Paparan tersebut menunjukkan kemalangan-kemalangan yang mungkin berlaku akibat tidak mematuhi peraturan keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. 6.1.2 Okey, menerangkan kepentingan menjaga keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ada beberapa kepentingan menjaga keselamatan di tempat kerja. Okey. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Pekerja merupakan aset penting dalam sebuah organisasi. Okey. Bila berlakunya kecederaan, hilang upaya dan nyawa boleh menjejaskan produktiviti atau pengeluaran sesebuah syarikat. Sebab tu pentingnya menyelamatkan nyawa. Okey, yang kedua, awak tengok yang kedua, memperolehi margin keuntungan lebih tinggi. Okey, yang ketiga, mempamerkan reputasi perniagaan yang baik. Okey. Jadi pelanggan biasanya akan memilih syarikat yang mempunyai reputasi perniagaan yang baik. Okey, seterusnya 6.1.3 menghuraikan peraturan keselamatan dan garis panduan Kesihatan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, Akta 514. Okey. Awak tengok kat sini, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau OSHA 1994, Akta 514. Okey, matlamat utama. Matlamat utama akta ni adalah untuk menghasilkan budaya kerja yang selamat dan sihat dalam kalangan semua pekerja dan majikan di Malaysia. Okey, kita tengok. Majikan atau pihak pengurusan merupakan tonggak utama bagi memastikan program pencegahan kemalangan di tempat kerja berjaya. Okey, majikan harus mempunyai pengetahuan tentang aspek keselamatan di tempat kerja serta mampu memantau aktiviti yang dijalankan oleh pekerjanya. Okey. Jadi kita tengok dalam akta tersebut ada beberapa section. Okey, antaranya kita tengok section 15. Okey, section 15 ni menyatakan kewajipan majikan dan setiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan setakat yang praktik, kesihatan, keselamatan dan kebajikan semua pekerjanya semasa bekerja. Okey, kita tengok. Apa yang dimaksudkan dengan term setakat yang praktik? Okey, setakat yang praktik. Okey, setakat yang praktik. Okey, yang pertama kita tengok teruknya bahaya atau risiko terlibat. Yang kedua, pengetahuan mengenai hazard. Apa dia hazard? Hazard ni adalah suasana yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun bahaya. Risiko dan cara mengawalnya. Yang ketiga, kewujudan dan kesesuaian kaedah pengawalan. Yang keempat, kos yang terlibat bagi mengawal bahaya atau risiko yang terlibat tersebut. Okey, itu yang dimaksudkan dengan setakat yang praktik. Section 15 ni dia lebih kepada kewajipan majikan. Okey, kita tengok section 24. Okey. Section 24, yang ni menjelaskan bahawa pekerja turut bertanggungjawab dalam memberi perhatian yang munasabah bagi memelihara keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain semasa melakukan kerja.
Okey, kalau Seksyen 15 dia lebih kepada kewajipan majikan. Seksyen 24 lebih kepada menjelaskan kepada pekerja. Okey. Okey, seterusnya kita tengok 6.1.4. Menama dan menjelaskan peranan agensi yang menguatkuasakan undang-undang dan peraturan keselamatan pekerjaan. Dalam ni ada 3 agensi. Yang pertama kita tengok Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. JKKP. Kementerian Sumber Manusia. Kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM. Yang ketiga, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. JBPM. Okey. Sekarang ini adalah 3 agensi yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan keselamatan pekerjaan. Okey, sekarang kita tengok apa peranan agensi-agensi tersebut. Okey, tengok yang pertama, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja peranannya adalah memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Okey, yang kedua, melindungi pekerja daripada bahaya yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor seperti penghilangan, perlombongan dan kuari, pembinaan, hotel dan restoran, pertanian, perhutanan dan perikanan, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi, perkhidmatan awam dan badan berkanun. Okey, dari sektor kemudahan, contohnya sektor kemudahan ni adalah gas, elektrik, air dan perkhidmatan kebersihan. Okey, sektor-sektor yang lain seperti kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan, perniagaan borong dan juga runcit. Ini adalah sektor pekerjaan yang terlibat. Okey, yang ketiga, menerajui negara dalam membentuk budaya kerja selamat dan sihat. Yang keempat, tengok mempertingkatkan kualiti hidup semasa bekerja. Okey, yang ni adalah peranan JKKP. Sekarang kita tengok apa peranan KKM. Okey, kalau awak tengok sekarang pada musim pandemik COVID ni, KKM sentiasa ke hadapan kan. Macam-macam dia buat. Okey, setiap hari ada je paparan berita mengenai maklumat terkini mengenai COVID. Okey, kita tengok antara peranan KKM. Okey, yang pertama, membantu individu mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang baik. Okey, yang kedua, menyediakan perkhidmatan bercorak, penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang sesuai dan berkesan. Dan yang ketiga, memberi khidmat nasihat kepada golongan yang memerlukan. Itu adalah peranan KKM. Okey, sekarang kita tengok peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, yang pertama, memastikan khidmat operasi kebombaan dan penyelamatan yang profesional dan berkualiti. Okey, yang kedua, membendung kemusnahan harta benda mengikut peruntukan undang-undang. Ini adalah peranan Jabatan Bomba. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat 6.1.5. Membuat kesimpulan kesan tidak mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Okey, awak tengok kat sini, ada kesan nyata dan ada kesan tersembunyi. Kesan nyata ni jelas kita dapat lihat. Kesan tersembunyi ni kita tak dapat lihat. Okey, tapi kita nampak kesannya. Okey, kita tengok dulu kesan nyata. Okey, kesan nyata bila berlakunya kecederaan atau kematian pekerja. Okey, ni kesan nyata. Yang ni kita nampak pekerja cedera, pekerja meninggal, ataupun kematian pekerja. Yang ni kita nampak. Yang kedua,
kerosakan peralatan. Yang ni pun sama. Kita boleh nampak peralatan yang rosak. Okey. Yang ketiga, majikan boleh dikenakan tindakan disiplin oleh agensi kerajaan. Yang ni yang nyata yang boleh kita nampak. Sebab dalam akta pun ada dinyatakan. Majikan boleh dikenakan denda. Berapa-berapa dia punya denda dia. Okey. Yang keempat, majikan dikenakan denda kerana tidak mengikut peraturan keselamatan dan garis panduan kesihatan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey, yang ni adalah kesan nyata. Okey, kita tengok kesan tersembunyi. Kesan tersembunyi ni banyak yang mungkin kita tak perasan. Okey, yang pertama dari segi kerugian produktiviti. Produktiviti ni maksudnya pengeluaran lah, pengeluaran syarikat serta kualiti kerja. Berlakunya kerugian kat situ. Bila ada kecederaan atau kemalangan, berlaku kerugian. Okey. Yang kedua, kos pembersihan kawasan kemalangan. Okey. Terpaksa panggil orang untuk membuat pembersihan. Kat situ akan ada kos kat situ. Contohnya macam sekarang ni, bila pandemik COVID sekarang ni, bila tak jaga, okey, jadi majikan terpaksa buat sanitasi. Okey, sanitasi, penyakuman. Bila berlakunya kes COVID di tempat kerja. Jadi kat situ kos kena bayar, bukan dapat free. Okey. Yang ketiga, kos melatih pekerja baharu untuk melaksanakan kerja. Katakanlah pekerja yang mahir ni dah cedera. Jadi terpaksa membayar membuat kursus untuk pekerja yang baru. Kat situ akan ada kos kat situ. Okey. Yang keempat, kos membaiki peralatan yang rosak semasa kemalangan. Bila berlaku kemalangan, peralatan mungkin akan rosak. Ataupun kemalangan tu berpunca daripada peralatan yang rosak. Jadi perlu kos membaiki peralatan yang rosak. Kos membaiki kadang tu tak bukannya murah, harganya tinggi. Dan seterusnya kita tengok kerugian masa dan wang untuk urusan mahkamah. Majikan terpaksa naik turun mahkamah. Lepas tu kena buat bayaran pada peguam apa semua. Jadi kat situ kerugian. Tenaga kerja digunakan untuk urusan penyiasatan dan kemalangan menyebabkan kerja-kerja lain tertangguh. Sekejap kena pergi mahkamah, sekejap ada kena buat siasatan. Orang datang untuk buat siasatan. Jadi kat situ menyebabkan kerja-kerja lain yang penting tertangguh. Masa kemalangan dan keluarga mengalami tekanan hidup dan trauma. Dan last sekali, lesen perniagaan boleh dilucutkan. Ini adalah kesan yang tersembunyi.